Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami bulan 12 akan menerangkan tentang cabaran dakwah dan politik Al-Jamaat Al-Islami di Bangladesh. Nama diri Halimatun Nazira binti Muhammad Syafiee, nombor matrik 054616. Pengenalan. Al-Jamaat Al-Islami adalah parti politik Islam terbesar di Bangladesh. Walaupun sejarahnya menjadi kekuatan anti pembebasan aktif di Bangladesh semasa perang pembebasannya pada tahun 1971, ia menikmati kekuatan politik melalui perikatnya dengan kedua-dua parti politik utama, iaitu Liga Awami dan juga Parti Nasionalis Bangladesh, itu BNP, pada jangka masa yang berlainan. Al-Jamaat Al-Islami akhirnya berakhir dengan BNP sebagai sekutu utamanya, manakala Liga Awami menjadi saingannya. Parti itu terus menikmati kekuatan politik sehingga Liga Awami memulakan Tribunal Jenayah Perang pada tahun 2008. Banyak pemimpin tertinggi Al-Jamaat Al-Islami yang secara aktif terlibat dengan tentera Pakistan terhadap nasionalis Bangladesh semasa Perang Pembebasan 1971 disabitkan dengan jenayah perang dan dimasukkan ke dalam pembicaraan jenayah perang. Ini membawa kepada kejatuhan Al-Jamaat Al-Islami di Bangladesh. Al-Jamaat Al-Islami ditubuhkan di India sebagai organisasi Islam oleh seorang ahli falsafah Islam, iaitu Abu Al-A'la Al-Maududi pada tahun 1941. Permulaan, Al-Jamaat Al-Islami adalah organisasi sosial untuk mengubah masyarakat mengikut nilai-nilai Islam dan mewujudkan negara India yang mempunyai nilai-nilai Islam. Impian Al-Jamaat Al-Islami untuk mewujudkan sebuah negara India yang bersatu hancur ketika wujudnya perpecahan negara India pada tahun 1947. Malah terbentuknya dua negara merdeka, iaitu India dan Pakistan. Pakistan adalah negara yang didominasi oleh Muslim, manakala India adalah negara sekular dengan populasi majoriti Hindu dan minoriti Muslim. Parti Al-Jamaat Al-Islami tidak membawa dua negara merdeka, malah menjadikan dua negara yang berbeza berdasarkan dua ideologi yang berbeza. Walaupun negara India terbagi kepada dua negara, ini tidak melepaskan impian Al-Jamaat Al-Islami untuk menjadi negara Islam yang bersatu, kerana dua sayap yang terpisah dari organisasi itu ditubuhkan di kedua-dua negara tersebut. Kini Bangladesh sebagai wilayah majoriti Muslim tetap menjadi sebahagian dari Pakistan tanpa mengira geografinya ke Pakistan. Peranan Al-Jamaat Al-Islami dalam perang pembebasan Bangladesh. Terdapat perbezaan antara Pakistan Barat, itu Pakistan, dan Pakistan Timur, itu Bangladesh. Antara perbezaannya ialah jarak geografi yang besar, budaya dan linguistik, ekspansi secara politik dan ekonomi. Ketidakpuasan rakyat pertama kali dinyatakan ketika kerusuhan awam meletus setelah pemerintah Pakistan menuntut agar Urdu menjadi bahasa nasional, walaupun Pakistan Timur berbahasa Bengali. Rakyat Pakistan Timur bertindak balas dengan tunjuk perasaan di jalanan menentang keputusan tersebut. Anggota Al-Jamaat Al-Islami di Bangladesh memberikan sokongan penuh kepada tentera Pakistan dalam usaha mereka menentang pejuang kemerdekaan Bangladesh. Shanti Bahini berkomplot dengan Pakistan Barat untuk melakukan jenayah perang terhadap saudara-saudari Pakistan Timur mereka sendiri dengan membunuh ratusan ribu Pakistan Timur yang tidak berperang, termasuk kanak-kanak, merogoh wanita Pakistan Timur, terutama wanita bukan Islam, menculik dan membunuh para sarjana, doktor, saintis dan lain-lain lagi. Al-Badr dan Al-Syam Raja Kar Bahini menyokong usaha ketenteraan tentera Pakistan dan membunuh orang-orang intelektual. Syekh Mujibur Rahman, itu bapa bangsa, menjadi Perdana Menteri pertama Bangladesh selepas merdeka pada 12 Januari 1972. Beliau mengambil inisiatif untuk membasmi parti-parti agama ekstremis. Kejatuhan Al-Jamaat Al-Islami. Ghulam Azam yang merupakan pemimpin Al-Jamaat Al-Islami semasa pembebasan perang dan salah seorang pengasas cawankuasa Shanti dihantar ke Pakistan dalam pengasingan setelah kemerdekaan Bangladesh. Jahanara Imam yang merupakan pemimpin ketika itu meninggal pada tahun 1994 dan beberapa anggota cawankuasa itu ditangkap dan diseksa ketika penguasaan Al-Jamaat Al-Islami. Al-Jamaat Al-Islami juga membakar hampir semua buku yang diterbitkan oleh Jawatankuasa Perang Pembebasan dan Politik Al-Jamaat Al-Islami. Parti Liga Awami yang dipimpin oleh Syekh Hasina, itu puteri Syekh Mujibur Rahman, membuat agenda pemilihannya dalam kempen pilihan raya 2008 bahawa ia akan mengadakan pembicaraan untuk menghukum penjenayah perang. Berikutan pelaksanaan hukum membuat Qadir Maula, beberapa pemimpin Al-Jamaat Al-Islam yang penting diadili dan dihukum mati, antaranya Muhammad Kamaruzzaman, Ali Ahsan Muhammad Mujahid, Muti Rahman Nizami dan Mir Qasim Ali. Ghulam Azam dijatuhkan hukuman penjara 90 tahun pada 15 Julai 2013 dan meninggal dunia pada 23 Oktober 2014 akibat serangan angin ahmar. Walaupun Al-Jamaat Al-Islami pada awalnya mengatur tunjuk perasaan terhadap pelaksanaan pemimpinnya, secara berasas-asas kekuasaannya semakin lemah ketika menghadapi tindak balas semangat pasukan keselamatan pemerintah. Ya, saya akan teruskan kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Rawiyah Anissa binti Wan Zakaria, nombor matrik 054826. Okey, sekarang saya akan menerangkan mengenai cabaran dakwah Jamaat Islami di Bangladesh. Cabaran yang pertama adalah kegiatan misioneri Kristian sebagai ancaman besar bagi dakwah Islam di Bangladesh.
Walaupun Bangladesh ni merupakan negara Islam yang ketiga terbesar dan mempunyai ramai rakyat yang beragama Islam, tetapi para pendakwah di sana masih lagi mempunyai pelbagai cabaran dalam berdakwah kepada masyarakat, terutamanya kepada orang yang bukan beragama Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, antaranya kerana perlembagaan Bangladesh ni dia menjamin semua warga negara dia tu untuk mengaku ataupun mengamalkan atau menyebarkan apa-apa jenis agama. Okey, oleh itu para membalik Kristian ni dia mengambil kesempatan untuk berdakwah kepada masyarakat, terutamanya kepada masyarakat fakir miskin dengan menggunakan pelbagai jenis kaedah. Dan antara matlamat mereka adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan membawa ke arah pendidikan dan kemajuan kepada negara Bangladesh. Okey, antara strategi mubalik Kristian ni adalah mereka menumpukan kepada masyarakat yang hidup di luar bandar, kerana kebiasaannya masyarakat yang hidup di luar bandar ni terdedah kepada masalah ekonomi yang tidak stabil, kemiskinan dan ada juga yang diserang penyakit. Okey, dari situlah mereka menolong golongan-golongan ini dan secara perlahan mereka menyebarkan agama Kristian. Okey, selain itu mereka juga membuat peruntukan dana bagi sektor pembangunan di daerah-daerah tersebut yang melibatkan pelbagai bidang, contohnya seperti bidang pertanian, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Okey, semasa Perang Pembebasan Bangladesh pada tahun 1971, berlakunya pembunuhan yang beramai-ramai dan berlakunya juga kemusnahan harta benda. Okey, melalui peristiwa tersebut, negara Bangladesh secara tidak langsung menjadi sebuah negara yang subur dalam penyebaran agama Kristian, terutamanya kepada mereka yang menjadi mangsa dalam perang pembebasan tersebut. Mereka menjadikan pelbagai peluang dan mereka juga membantu rakyat yang berada dalam kesusahan, terutamanya kepada mereka yang terlibat dalam perang saudara tersebut. Okay, membalik Kristian ni bersama dengan NGO, mereka membina rumah kepada rakyat yang menganut agama Kristian dan selain itu mereka juga memberikan pekerjaan dan allowance untuk penjagaan kesihatan dan pendidikan. Okey, cabaran yang seterusnya adalah pemerintah yang berfikiran sekular. Okey, seperti yang kita tahu, Jemaah Islami ini adalah sebuah gerakan Islam dan matlamat mereka adalah untuk menyebarkan Islam dan menyeru kepada jalan Allah SWT. Okey, antara tujuan Jemaah Islami ini adalah untuk menyusun semula pemikiran masyarakat tu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka juga ingin membuatkan masyarakat tu supaya merasakan keperluan untuk mengikuti ajaran Islam dalam setiap bidang kehidupan mereka. Okey, antara cabaran besar yang perlu dihadapi oleh Jemaah Islami adalah apabila politik di Bangladesh ni didominasikan oleh golongan elit sosialis sekular, yang mana golongan ini merupakan golongan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, selain itu, pemerintah negara Bangladesh yang berfikiran sekular itu juga telah melarang organisasi Islam ni untuk mengadakan pelbagai jenis program keagamaan. Contohnya seperti seminar, persidangan, perbincangan, pertandingan nasyid dan bacaan Al-Quran, yang mana program-program ni sebenarnya memberi kesan yang positif kepada para belia. Dan pemerintah juga telah membataskan aktiviti-aktiviti Jemaah Islami dan juga aktiviti parti Islam yang lainnya. Okey, seterusnya, nilai-nilai Islam juga telah dikeluarkan dari buku teks dan unsur-unsur sekularisme dan budaya tidak bermoral telah disokong untuk menyesatkan lagi pemikiran pemuda, dan akhirnya perkara tersebut tu dapat membina masyarakat yang bebas dari akhlak dan pendidikan Islam. Kesannya, para pemuda di Bangladesh ni tidak mendapat ajaran Islam dengan tepat dan perkara tersebut telah menyesatkan mereka ke arah yang salah ataupun menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Amira Syara binti Wan Abdul Azizi. Nama matrik 054884. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan tadi, iaitu cabaran politik Al-Jamaat Al-Islami di Bangladesh. Seterusnya, keadaan sosiopolitik sebelum terbentuknya negara Bangladesh. Sejak negara Islam Pakistan merdeka, sudah terdapat gejala dan tanda ketidakpuasan dari orang Bengali. Ketidakpuasan orang-orang Bengali juga muncul ketika pemimpin Parti Liga Muslim Benggala sebelum kemerdekaan, iaitu Hussain Shahid Suhrawardi, tidak terpilih sebagai Ketua Menteri Wilayah Pakistan Timur. Tetapi yang diangkat adalah Wajah Nazimuddin, iaitu orang Pakistan Barat yang berbahasa Urdu. Suhrawardi kemudiannya keluar dari Parti Liga Muslim pada tahun 1949
Kemudian mendirikan Parti Liga Awami. Parti ini menjadi terkenal di kalangan rakyat Pakistan Timur kerana memperjuangkan nasionalisme orang-orang Bengali. Kemudian Mujibur Rahman mulai bergabung dengan Liga Islam, Liga Muslim di Bengali pada tahun 1943 Masihi yang dipimpin oleh Husain Shahid Surawardi dan Maulana Bashani. Dominasi politik orang-orang Pakistan Barat menembusi pelbagai bidang pentadbiran dan pemerintahan dan berlaku ketidakseimbangan perkadaran dalam bidang itu. Kemudiannya dari segi ekonomi, sehingga tahun 1960-an, ekspor Pakistan sebahagian besar disumbang oleh Pakistan Timur, akan tetapi peruntukan pembangunan hanya terfokus pada Pakistan Barat. Ketidakadilan ekonomi juga berlaku dalam bidang industri, investasi dan perbankan. Seterusnya, orang-orang Pakistan Timur dan Pakistan Barat diikat oleh persamaan ideologi, iaitu kedua-dua mereka beragama Islam. Dari segi bidang sosial budaya, terdapat perbezaan yang nyata antara orang-orang Pakistan Timur dan orang-orang Pakistan Barat, iaitu dari segi bahasa yang dianggap sebagai simbol sosial budaya. Seterusnya, pada 6 Januari 1970, Mujibur Rahman terpilih menjadi Presiden Liga Awami atas kemenangan beliau dalam pemilihan demokrasi Pakistan. Tetapi tuntutan ini ditolak oleh pengelola pemerintahan pada waktu itu, iaitu Presiden Yahya Khan. Akibatnya, Mujibur Rahman mengubah strategi dengan menuntut pemisahan diri dari Pakistan dan membentuk negara tersendiri yang disebut Bangladesh. Baiklah, perjuangan Mujibur Rahman akhirnya memuncak dan kemerdekaan yang diisytiharkan oleh Major Ziaur Rahman. Perang ini adalah untuk kemerdekaan daripada Pakistan. Perang pembebasan kemerdekaan pada tahun 1971 Masihi ini adalah disebut Perang Saudara. Tetapi ianya berubah ketika campur tangan India dengan mengirim pasukan untuk membantu kaum nasionalis Bengali pada November 1971. Seterusnya, pada 16 Disember 1971, tentera Pakistan terpaksa menyerah kepada kekuatan gabungan India dan Bangladesh. Pemerintahan rejim tentera Yahya Khan di Pakistan runtuh dan Bangladesh menjadi negara tersendiri. Seterusnya, keadaan sosial politik selepas terbentuknya negara Bangladesh. Kelahiran negara Bangladesh pada 1971 adalah zaman post-kolonial, iaitu selepas penjajahan. Pada 26 Mac 1972, Mujibur Rahman mengambil alih pemilikan semua aset pemilikan negara Pakistan yang meninggalkan Bangladesh setelah Perang Kemerdekaan. Seterusnya, Bangladesh mendapat pengakuan dari negara-negara besar. Mujibur Rahman membantu Bangladesh masuk ke dalam PBB dan gerakan non-blok. Seterusnya, Mujibur Rahman menjalin hubungan persahabatan dengan Mahatma Gandhi. Dari sudut lain pula, Mujibur Rahman didakwa Parlimen, yakni untuk menulis perlembagaan baru dan menyatakan 4 dasar, iaitu nasionalisme, sekularisme, demokrasi dan sosialisme. Pada tahun 1973 Masihi, sebuah perlembagaan diisytiharkan dan mengakibatkan Mujibur Rahman dan partinya memperoleh kekuasaan dengan majoriti mutlak pada tanggal 16 Disember 1974 Masihi, merupakan hari peringatan pembebasan kemerdekaan Bangladesh. Namun, Bangladesh mengalami bencana kelaparan yang menyebabkan kematian. Pada tanggal 15 Ogos 1975 Masihi, dikenal sebagai Hari Berkabung Nasional kerana terjadi peristiwa pembunuhan Mujibur Rahman yang dikenal sebagai politik pembunuhan, rampasan kuasa dan persekongkolan. Seterusnya, kita masuk pada cabaran politik Al-Jamaat Al-Islami di Bangladesh. Perjalanan Al-Jamaat Al-Islami di Bangladesh mengalami pasang surut. Setelah kemunculan Bangladesh sebagai negara yang terpisah daripada Pakistan, Al-Jamaat Al-Islami dilarang mengambil 4 prinsip perlembagaan Mujibur Rahman tadi. Al-Jamaat Al-Islami Bangladesh disahkan pada tahun 1979 dengan nama Liga Demokratik Islam. Setelah keberhasilan rampasan kuasa yang dilakukan, kelompok militer iaitu tentera yang dipimpin oleh Jeneral Ziaur Rahman dalam penggulingan pemerintahan Sheikh Mujibur Rahman.
Pada tahun 1980-an, Al-Jamaah Al-Islami bergabung dengan pelbagai pakatan lain untuk pemulihan demokrasi. Ia bersekutu dengan Ziaur Rahman, Parti Nasionalis Bangladesh, dan pemimpin Jamaah menjadi menteri dalam dua rejim Perdana Menteri yang dipimpin juga oleh PNB Begum Khalidah Zia. Pada tahun 2006, keadaan demokrasi terus memburuk sehingga tahun 2008. Seterusnya, terjadi gerakan protes massa terhadap para pemimpin Al-Jamaah Al-Islami Bangladesh dengan tuduhan kejahatan perang dan terlibat dalam pembasmian kaum tempoh perang kemerdekaan yang berpengaruh pada perolehan kursi di Parlimen pada pemilihan umum 2008. Namun Liga Awami Bangladesh yang dikenal sebagai parti memenangi 230 daripada 300 kursi. Keadaan ini menunjukkan bahawa parti Islam tidak lagi bernilai pada mata masyarakat. Politik di Bangladesh telah dikelilingi oleh peningkatan kontroversi selepas itu. Tuduhan dibuat terhadap beberapa pemimpinnya yang berkaitan semasa jenayah perang pembebasan Bangladesh 1971. Baiklah, pada tahun 2010, kerajaan yang dipimpin oleh Liga Awami memulakan pendakwaan terhadap jenayah perang yang dilakukan semasa perang 1971. Menjelang tahun 2012, dua pemimpin BNP dan 8 jemaah yang lain dituduh melakukan jenayah perang dan pada bulan Mac 2013, 3 pemimpin jemaah telah disabitkan kesalahan. Sebagai tindak balas, jemaah mengadakan mogok besar dan tunjuk perasaan ganas di seluruh negara yang menyebabkan kematian dan dugaan pemusnahan harta benda awam secara besar-besaran. Hal ini mendorong seruan masyarakat dan pelbagai kumpulan untuk melarang Jamaat Al-Islami sebagai parti politik, dan pada waktu itu jugalah telah diharamkan Al-Jamaat Al-Islami ini sebagai parti politik. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah telah diketahui terdapat banyak cabaran dakwah dan juga cabaran politik Al-Jamaat Al-Islami di Bangladesh ini daripada bermulanya kebangkitan Bangladesh sehingga kini. Bangladesh menjadikan agama sebagai fenomena pinggiran dalam politik hingga tahun 1972 didasarkan pada ideologi sekular yang berkembang dari gerakan pembebasan seterusnya sehingga kemunduran pemerintahan dan sehingga kini. Al-Jamaat Al-Islami Bangladesh merupakan sebuah gerakan politik Islam yang menerapkan strategi sosio-agama moden untuk mencapai objektif utamanya untuk mewujudkan struktur pemerintahan Islam di peringkat negara. Ianya memberi tumpuan secara signifikan dalam memberikan bantuan kebajikan sosial. Al-Jamaat Al-Islami Bangladesh sangat mengikuti proses perlembagaan dan demokrasi berdasarkan garis panduan yang digubal oleh pengasasnya. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.